hak wajib kita kena i'tiqad, yang kita kena pegang di dalam hati kita, iaitulah Allah ada sifat hayah. Satu. Itu akidah kita yang pertama. Yang kedua, kita punya akidah kita, Allah ni tak mati. Tak mati. Tu dua akidah yang wajib kita pegang daripada sifat ni. Lepas tu, apa lagi yang dituntut atas kita? Iaitulah dalil. Mana dalil dia? Dalil dia baharu alam. Tuan-tuan. Tu hak dituntutlah 3 perkara. Tiap-tiap masuk sifat 3 perkara. 3 perkara yang kita nak kena dapat. Wujubul wajib. Sungguh benda yang wajib tu. Mana? Tu hayah. Sungguh hayah. Sungguh Allah bersifat dengan hayah. Ni wujubul wajib. Istihalatul mustahil. Istihalah tu tidak ataupun tak. Mustahil tu mana? Lawan bagi hayah, mati. Mati Allah tu mustahil. Jadi, tak mati pun kena dapat. Istihalatul mustahil. Allah ni tak mati. Yang ketiga, dalil bagi dua akidah kita. Dalil bagi Allah ada hayah dan dalil Allah tak mati. Dia kata, dan ke-10-nya ke-10 daripada 13 sifat. Ke-10 daripada 13 sifat. Jadi jangan lupa dalam kitab kita ni dia hanya mendatangkan 13 sifat. Mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ni qaul yang rajih, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, mazhab ahli sunnah lah, mazhab bagi akidah. Jadi dia kata apa? Dan ke-10-nya ni ke-10 daripada 13 sifat tu hayah. Artinya hayah tu wajib bagi Allah. Bila sebut kata wajib bagi, wajib tu bila dia bersangkut dengan bagi, hak ni wajib hukum akal. Wajib hukum akal. Kalau wajib tu bersangkut dengan atas, hak tu orang panggil wajib hukum syarak. Tu beza dia, wajib hukum akal dengan wajib hukum syarak. Itu kita musannaf kita ni dah bincang dah. Dah bincang dah kaedah nak kenal wajib tu. Wajib kalau dia bersangkut dengan bagi, hak tu wajib hukum akal. Kalau dia bersangkut dengan atas, hak tu wajib hukum syarak. Jadi dia kata apa? Dia kata wajib bagi Allah ni wajib akli. Bagi Allah wajib akal ni maksud dia perkara tu perkara mesti sungguh. Nak kata tak boleh dah. Wajib bagi Allah Ta'ala itu ada sifat hayah. Wajib Allah Ta'ala ni bersifat dengan hayah. Apa dia hayah? Artinya, arti hayah tu hidup. Hayah ni, dia kata hidup. Hidup, terjemahan hayah dengan hidup ni, dia tak berapa nak tepat. Dia, sebab hak ni yang kita nak ni, terjemahan atas jalan ismi. Ismi ni nama bagi sifat. Hidup dia bukan nama sifat. Hidup ni dia lebih kepada perbuatan. Jadi terjemahan hayah ni boleh kita terjemah dengan ismi, boleh terjemah dengan masdari. Kalau ismi kena kepada nama sifat lah. Kalau masdari hak tu dia kena kepada perbuatan. Ma dalla ala hadathin, barang yang menunjuk ia di atas perbuatan, tu masdar. Jadi yang kita nak ni ismi.
terjemah atas jalan ismi, nama sifat. Kalau gitu yang elok dia terjemah kat sini kena terjemah pehidup. Nah, pehidup. Nah, sebab kita maklum sifat hayah ni dia sifat yang ada di zat Tuhan. Nah, sifat yang ada di zat Tuhan. Dia satu sifat yang mana sifat tu ada di zat Tuhan. Nah, jadi dia kata apa? Tengok dia kata artinya, arti hayah tu hidup, yakni pehidup. Pehidup tu yang berdiri dengan mana yang ada. Yang ada ia pehidup tu, ada tu pada zat Allah Ta'ala. Nah, sifat hayah ni dia ada pada zat Tuhan. Nah, bila dia ada pada zat Tuhan, maka elok kita terjemah pehidup lah. Nah, terjemah dia pehidup. Jadi berdiri dengan mana ada. Kita ingat berdiri, mangkit berdiri pula. Nah, berdiri dengan mana ada ia pada zat Allah Ta'ala. Habis hang tu. Jadi dengan ada sifat hayah, Allah Ta'ala pun hidup lah. Nah, Allah ni hidup. Nah, sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain pun dia mai gitulah. Nah, sebab dengan ada hayah Allah ni hidup. Jadi ada hayah tu Allah ni hidup. Hidup ni orang panggil samaratus sifat. Nah, samaratus sifat ataupun orang panggil kegunaan bagi sifat. Jadi bila Allah ada hayah, Allah hidup. Hayah tu sifat. Hidup orang panggil samarah bagi sifat. Samarah ni kalau kita terjemah bahasa kita buah. Buah ni tak apa nak clear, buah sifat. Jadi kalau gitu kita kena terjemah kegunaan sifat. Nah, kegunaan sifat. Tak apa, kita ikut dia pergi dulu. Tengok dia kata apa. Jadi hidup yang berdiri ia pehidup tu ataupun hayah tu pada zat Allah Ta'ala. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Dan bukan hidupnya Allah tu dengan ruh. Allah ni dia bukan hidup dia tu dengan ruh. Bukan. Nah, dia hidup dengan hayah. Gitu. Dengan hayah. Dengan tu lil isaq lah. Maksudnya kuk hayah. Hidup kuk hayah. Ataupun dengan tu sababiah. Dengan sebab hayah. Jadi, bukan hidupnya Allah tu dengan ruh. Bukan. Allah Ta'ala dia bukan hidup dengan ruh. Sebab ruh-ruh ni, kalau Allah Ta'ala ni dia hidup dengan ruh, dia akan menyebabkan berbilangnya Allah. Dia akan menyebabkan ternafinya wahdaniyah pada Allah. Wahdaniyah ni asa. Asa Allah tu ternafi. Dia akan menyebabkan Allah Ta'ala ni berbilang pada zat. Sebab Allah tu zat dah satu. Roh pun masuk dalam kata zat juga. Nah, roh ni bukan sifat. Roh ni zat. Mana dalil kata roh ni zat? Bukan sifat. Dalil dia boleh cabut. Kalau sifat dia tak boleh cabut. Hijau boleh cabut tak dekat daun? Tak boleh cabut lah. Nah, masin kita nak cabut kat garam mana boleh. Jadi sifat dia tak boleh cabut. Dia tak boleh cabut. Tapi zat dia boleh cabut. Dalil kata roh ni zat ialah boleh cabutnya roh kita tu. Jadi bila Allah Ta'ala hidup dengan roh tu zat, Allah pun zat. Maka dia akan berkampuh dua zat. Berkampuh dua zat ni, dia akan jadi kam muttasil pada zat. Bilangan yang berhubung pada zat. Zat dia satu, roh satu. Dua.
Nah, itu alasan sebab apa yang kata tak boleh hidup dengan roh. Tak boleh. Lagi pula, nah, dia kata atau nyawa. Nah, roh dengan nyawa hak tu lah. Sebab tu dia pakai atau tu. Mana-mana satulah. Roh tak boleh, nyawa tak boleh. Nyawa tak boleh. Sebab di antara sebab dia lagi, yang ada roh, yang bernyawa ni dia mati. Mana dalil dia? Dalil dia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tiap-tiap yang bernyawa ni, dia akan rasa mati. Jadi kalau Allah Ta'ala ni hidup dia tu dengan nyawa, maka ketika tu, nah Allah pun dia akan mati juga. Masuk dalam kullu nafsin lah. Masuk dalam tu. Jadi sebab tu, nah Allah Ta'ala ni dia bukan hidup dia dengan roh ataupun hidup dia tu dengan nyawa. Bukan. Nah, cuma Allah ni dia ada sifat perhidup. Nah, jadi dia hidup tu, hidup dengan sifat perhidup. Orang panggil hayah. Nah, hayatun bihayatihi. Nah, hayatun bihayatihi. Hidup dengan sifat perhidupnya. Nah, habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Jadi, hak tu sifat hayah. Jadi, kita faham sifat hayah ni ada di zat Tuhan. Satu. Nah, lepas tu Allah, nah bila ada sifat hayah, Allah pun hidup. Allah ni hidup lah. Nah, hidup tu nama dia samarah, kegunaan bagi sifat. Dia bukan ta'aluk. Dia bukan ta'aluk. Kalau hak kita duk mengaji baru ni, bila Allah ada sifat kudrah, maka Allah pun mengadakan mungkin. Allah pun berkuasa. Apa berkuasa? Berkuasa mengadakan mungkin, meniadakan mungkin. Jadi berkuasa mengadakan mungkin, hak tu nama dia ta'alluq. Nah, ta'alluq. Tapi kalau kata berkuasa saja, hak tu nama dia samarah. Nah, samarah ni, kita ingat gini ya. Samarah kegunaan sifat. Contoh kita kata sifat kudrah. Allah ada sifat kudrah, berkuasa. Bila Allah ada sifat kudrah, Allah berkuasa. Berkuasa tu nama dia samarah. Allah ada sifat iradah, berkehendak. Bila Allah Ta'ala ada sifat iradah, Allah berkehendak. Berkehendak tu nama dia samarah. Allah ada sifat kalam. Nah, bila Allah ada sifat kalam, Allah berkata-kata. Itu orang panggil samarah. Nah, samarah. Mendengar, samarah. Melihat, tu orang panggil samarah. Kalau ta'alluq, dia ada kait dengan muta'allaq dia. Dia ada tempat yang disangkut dia. Nah, contoh dia, Allah ni berkuasa mengadakan mungkin. Dia sangkut dengan mungkin tu. Dia sangkut dengan hak lain, terus akan jadi berkuasa tu nama dia ta'alluq. Tapi kalau kita terhenti dekat berkuasa saja, maka hak tu nama dia samaratus sifat. Faham tak? Nah, contoh, kalau kita kata Allah ni berkehendak saja, hak tu nama dia samarah. Tapi berkehendak menentukan mungkin. Berkehendak menentukan mungkin. Dia ada sangkut dengan hak lain, hak tu nama dia ta'alluq. Nah, ta'alluq. Tu beza sikit lah ta'alluq dengan samarah. Jadi tiap-tiap sifat ma'ani sabit bagi dia tu samarah. Nah, adapun bab ta'alluq bukan semua sifat ma'ani berta'alluq. Sebab hayah ni dia tak ada ta'alluq. Nah, hayah dia tak ada tugas peranan tu, tak ada. Tugas kerja, ta'alluq. Nah, kita panggil kerja tu, dia tak ada tu. Dia cuma ada samarah saja. Samarah tu yang ijma' ulama'. Nah, ijma' kita ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, betul samarah tu. Berkuasa, berkehendak, mendengar, hidup. Nah, berkata-kata, melihat. Nah, mengetahui. Hak tu ijma', sepakat. Sifat kita khilaf dengan Mu'tazilah.
kudrah, iradah, ilmu hayah, sifat tu, hak tu kita khilaf dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak ada, kita kata ada. Mu'tazilah kata tak ada kudrah Tuhan. Tuhan berkuasa tapi tak ada kudrah. Sifat kudrah tu tak ada. Berkuasa-berkuasalah, cuma tak ada sifat kudrah. Habis berkuasa lagu mana tak ada sifat kudrah? Berkuasa kut zat dia. Gitu. Hak tu Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ni dihukumkan dengan fasik dengan sebab dia tolak sifat tu. Tapi samarah tu ijma'. Siapa tolak samarah kafir. Kafir terus. Terkeluar daripada Islam. Tolak Allah berkuasa tu kafir. Tolak kata Allah Ta'ala ni berkehendak mengetahui. Hak tu semua tu kafir. Kufur. Allah mendengar. Tolak. Allah tak mendengar. Hak ni kafir. Kafir. Ini bahaya. Tapi kalau tolak ada sifat pendengar, macam mana Mu'tazilah? Dalam masa yang sama, dia menyabitkan Allah mendengar. Cuma dia tolak sifat tu. Allah mendengar, tapi tak ada sifat pendengar. Hak ni fasik. Fasik. Mu'tazilah ni tu. Jadi sifat hayah, dia tak ada ta'aluk. Dia tak ada tugas, dia tak ada kerja apa. Habis anda. Jadi hidup Allah ni bukan dengan roh atau nyawa. Lagi dia kata lagi, dan mustahilnya Allah tu mati. Mustahilnya Allah tu mati. Mustahil mati. Bermula dalil. Kalau kita Jawi ni dia ada tambah tu. Hak jatuh tu. Bermula dalil wajib hidup Allah Ta'ala itu. Ta pun jatuh titik tu. Tapi boleh tahulah kata Ta'ala tu. Baca Ya'la pula. Ta'ala boleh tahulah tu. Kalau tulisan dulu kan ada titik. Tak ada titik tu boleh baca. Betul nak mudah lagi ditambahkan titik. Saya tak ingat ulama' mana yang mula tambah tu. Kena cek balik lah. Kalau ikut susunan awal tu mana ada titik apa. Tapi boleh baca lah. Boleh baca. Tu yang Tok Posai kat bila Wahabi nak berhujah dengan dia kata lah ni ni. Ambil kitab hadis tu. Buang semua titik main ikut nak baca. Terbang terus dengar atas buang semua titik ni. Buang semua titik dia. Nama nak baca tak tuju. Dan abang kata kalau tak ada titik aku boleh baca. Hang main nak berhujah apa? Hang nahung sarah pun tak tentu lagi tu. Nak hujah ke mana? Ni buang titik terus bukan buang baris. Orang kita buang baris meluk lah. Buang baris jam dah nak baca mana. Lalah mati belakang. Syait. Tak ada bunyi syait. Nar. Tak tahu nak buh baris apa. Tak tahu buh baris apa. Jadi dia kata, jadi dalil wajib hidup. Ni dalil wajib hidup maksudnya dalil wajib Allah bersifat dengan penghidup. Dalil wajib Allah bersifat dengan penghidup dan Allah tak mati. Itu mana? Baharu alam. Ialah baharu alam. Jadi baharu alam ni lah menjadi dalil kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan penghidup. Sebab apa? Jalan dia pikuk mana? Jalan dia guni. Kalau kita fikir tengok. Kalau Allah ni dia tak bersifat dengan penghidup. Allah tu jadi mana? Mati. Bila mati, dia takkan berfungsi dia punya kudrah, iradah. Sifat lain dia takkan berfungsi. Bila sifat lain tak berfungsi, Allah mati. Bila mati nak berfungsi apa? Orang mati tengok. Orang mati dia bangkit mandi sendiri. Tak bangkit mandi sendiri. Dia apa orang kena mandi dia? Dia kapan diri dia sendiri? Orang yang tolong kapan dia. Dia mati dah, tak ada fungsi dah. Tak ada fungsi. Tengok orang mati. Najis pun keluar. Daripada orang mati ni tengok. Dia punya najis-najis dia keluar lah. Waktu hidup, tak keluar pun. Sebab waktu hidup tu masih berfungsi lagi. Kekuatan dia tu, kudrah dia.
tahan, dia nak tahan najis daripada keluar tu, dia ada kekuatan lagi waktu tu. Tapi waktu dia mati, habis. Riang pun tak ada dah. Nak kudrah tak ada dah. Riang tak ada dah. Maka ketika tu najis pun ikut keluar. Dia keluar habis. Jadi, bila Allah ni tak bersifat dengan penghidup, Allah tu mati. Bila Allah tu mati, dia takkan berfungsi sifat-sifat yang lain. Kudrah, iradah, ilmu pun tak berfungsi. Bila tak berfungsi kudrah, boleh nak ada alam ni? Tak boleh. Kalau gitu alam ni ada, baharu. Tak, nak alam ni ada dia tu pula baru. Dulu tak ada, lepas tu ada, mesti ada yang buat. Hak ni menunjuk kata ada Tuhan yang bersifat dengan hayah. Betul je. Hak ni menunjuk kata ada Tuhan yang bersifat dengan hayah. Kalau dalam kitab-kitab yang lain disebutkan sifat hayah ni, wahia sifatun azaliyatun, iaitulah sifat yang azali, tujibu sihhatal ilmi wal iradati, yang mewajib ia sifat tu akan sah ilmu, berfungsinya ilmu, wal iradati, dan juga iradah. Mewajibkan berfungsinya ilmu. Mewajibkan berfungsinya ilmu, mewajib ni mewajib pada ta'akul akal. Maksudnya akal kita fikir, kalau dia ni tak bersifat dengan hayah, dia mati, ilmu pun tak berfungsi. Iradah tak berfungsi. Sama hal lain, kudrah pun tak berfungsi. Takkan berfungsi apa dah. Gitu. Jadi, kok mana pun, dia kena ada hayah. Pada akal kita, kok mana pun, mesti ada hayah. Barulah nak berfungsi yang lain. Tu akal. Ta'akul akal kita macam tu lah. Kita fikir kok akal. Tu. Bukan nak kata Tuhan ni kena ada hayah dulu baru boleh ada sifat lain. Bukan. Sebab kalau macam tu, dia akan menyebabkan sifat yang lain tu baru. Hayah yang qadim. Jahannam. Hayah ada dulu, lepas tu baru ada kudrah, lepas tu baru ada iradah. Kalau itu baru sifat Tuhan. Tak boleh itu. Tak boleh. Habis. Dan firman Allah, dan ni atas dekat baharu alam ni. Bermula dalil wajib hidup Allah Ta'ala itu ialah mana? Firman Allah Ta'ala. Dalil dia firman Allah. Mana? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Tengoklah surah apa. Saya pun tak cari. Tak teringat cari ni. Artinya, arti firman Allah ni, hendaklah kamu berserah. Tawakal. Tawakkala fi'il madhi. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tawakkul, kalau ikut kita nak bercakap, kena ambil masdar tu. Tawakkul, tapi bahasa kita ni dah terkenal dengan tawakal. Biar api lah. Tiada ubah lah. Hidup disebut tawakul. Kita mesti bertawakul. Yang akhirat. Apa pula bertawakul lah. Ni bertawakal. Apa tawakal ni? Berserah. Hendaklah kamu berserah atas Tuhan yang hidup. Hendaklah kamu berserah tu atas tu hamzah. Alif dia tu. Atas Tuhan yang hidup ataupun di atas Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tu yang tiada mati, alladzi la yamutu, yang tiada mati, ia Tuhan lah. Dia tak buh ia tu, kita takdir lah, fa'il. Yang tiada mati oleh ia alladzi. Tuhan tu dia tak mati. Ni dalil dia tentang al-hayy. Al-hayy. Jadi tak dikatakan al-hayy melainkan zat tu mesti bersifat dengan hayah. Maka di situlah diambil faham sifat hayah. Kat sini juga ni dalil kata istihalatul mustahil. Tahu ni tak dalil istihalatul mustahil? Mana? Alladhi la yamutu. La tu istihalah.
Tidak. Yamut. Mati ia Tuhan. Mati Tuhan tu mustahil. Ni orang panggil istihalatul mustahil. Nah, duk kata mengaji sifat 20 ni ambil dalil mana? Lah, ada dalil dia. Nah, ada dalil dia. Nah, bila kita mengaji Allah Ta'ala ni ada sifat hayah, kita kena pegang Allah ada sifat hayah. Kita kena pegang juga Allah tak mati. Ada dalil tu. Wa tawakkal 'alal ladzi na 'alal hayyil ladzi la yamut. Tu tak mati tu ada dalil dia. Nah, bila kita pegang kata Allah ada kudrah, kena pegang juga tak lemah. Kias ya. Pi waktu. Nah, tak ada masalah apa. Nah, ada dalil. Nah, ada dalil dia. Habis tu. Jadi, nah, kesimpulan dia, hak wajib kita kena i'tiqad, yang kita kena pegang di dalam hati kita, iaitulah Allah ada sifat hayah. Satu. Itu akidah kita yang pertama. Yang kedua, kita punya akidah kita, Allah ni tak mati. Nah, tak mati. Tu dua akidah yang wajib kita pegang daripada sifat ni. Lepas tu, apa lagi yang dituntut atas kita? Iaitulah dalil. Mana dalil dia? Dalil dia baharu alam. Nah, tuan-tuan. Tu hak dituntutlah 3 perkara. Tiap-tiap masuk sifat 3 perkara. 3 perkara yang kita nak kena dapat. Wujubul wajib. Sungguh benda yang wajib tu. Mana? Tu hayah. Sungguh hayah. Sungguh Allah bersifat dengan hayah. Itu wujubul wajib. Istihalatul mustahil. Istihalah tu tidak ataupun tak. Mustahil tu mana? Lawan bagi hayah mati. Mati Allah tu mustahil. Jadi tak mati pun kena dapat. Istihalatul mustahil. Nah, Allah ni tak mati. Yang ketiga, dalil bagi dua akidah kita. Dalil bagi Allah ada hayah dan dalil Allah tak mati. Nah, jadi hak tu kita kena dapat ni basic lah. Sebelum masuk bincang tu kita kena ambil tahu dulu benda apa yang kita nak ambil tu. Kadang orang tak tahu dia masuk. Nak masuk ikut dan sampai tak tahu nak ambil apa. Mengaji sampai tak tahu ambil apa. Jadi tak mau macam tu. Pakai duk tak boleh ke situ. Nah, jadi kita tahu kita masuk satu-satu sifat tu benda apa hak kita nak fokus akidah kita. Wujubul wajib, istihalatul mustahil. Lepas tu, apa lagi tuntutan hak wajib atas kita tu? Mengetahui dalil. Nah, kena reti dalil. Jadi, hak tu kita kena dapat 3 benda. Nah, 3 benda. 2 akidah, 1 dalil bagi 2 akidah lagi. Habis yang tu. Macam masuk kebun lah. Orang kata masuk kebun ni, nak ambil buah durian. Kena ambil tahu dulu durian tu macam mana. Ikut pergi ambil buah lain. Nak, bawa kelak tengok. Bawa kelak buah lain. Jadi kita kena ambil tahu lah. Hak mana buah. Itu tak apalah, mudah kan. Macam tu juga ilmu. Nah, kita nak ambil tahu. Nah, kita mengaji fiqh, kita nak ambil tahu apa? Nah, nak tahu bab hukum hakam. Tentu je. Nah, bab hukum hakam. Lepas tu, wajib tahu dalil tak? Tak wajib pun. Nah, padan kita taklid. Nah, taklid. Bab fiqh kita taklid ikut orang. Nah, ikut ulama'. Bila ikut ulama' mujtahid, ikut mereka. Mereka kata wajib? Wajib. Mereka kata haram? Haram. Gitulah. Hak tu mengaji fiqh. Nak tahu hukum tu tanggung mana. Nak, ni mengaji fiqh duk cari dalil. Tak kena tempat. Nah, dalil dia ada kitab dia. Kitab dalil. Nah, dalil bagi hukum dia ada. Dalil hadis ke. Nah, hukum-hukum daripada Quran ke. Dia ada agak tu. Tapi hak tu dia level lain lah. Allah ada. Hukum tak tahu halal lagi. Dia kalut dengan dalil dah. Bagi reti hukum dulu. Nah, hak ni macam mana sah batal. Kena ambil tahu dulu hak tu. Nah, tidak kalut dalil lagi. Nah, bab fiqh ni kita taklid je. Kalau kita boleh habislah kita kata Sahih Bukhari tu pun tak jadi mujtahid mutlak lagi. Habis tak tentunya reti belakang. Nah, tak jadi mujtahid mutlak lagi. Lagi dia kata lagi dan kesebelahnya. Kesebelah daripada 3 belah.
Mana? Sama'. Ni masuk pula sifat sama'. Artinya, arti sama' tu wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat sama'. Tengok. Wajib ni perkara yang mesti. Tak boleh nak kata tak dah. Benda tu mesti sungguh. Bagi Allah Ta'ala tu ada sifat sama'. Artinya, arti sama' tu mendengar. Mendengar macam tadi juga. Elok kita terjemah pendengar. Pendengar. Bukan terjemah mendengar. Mendengar ni perbuatan, bukan sifat. Sifat dia, nama sifat tu pendengar. Pendengar tu yang berdiri ni, yang ada ia pendengar tu pada zat Allah Ta'ala. Ada sifat pendengar ni dia ada dekat zat Tuhan. Ada dekat zat Tuhan. Lepas tu dia kata apa? Pendengar tu pula yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia, dengan pendengar tu. Dengan sama' tu. Dengan tu, boleh kita buat bersababiyah ni dengan sebab dia. Boleh juga. Ataupun boleh kita buat balil ilsaq, berdempet. Dengan makna, dengan dia ni kok dia. Tu kok dia. Bahasa kampung kata kok dia. Ni mendengar Allah Ta'ala, kok dia. Dengar kok tu. Kok mana? Kok sama'. Kok adalah. Macam tu. Jadi mendengar Allah Ta'ala dengan dia, dengan sama'. Jadi betul mendengar tu, hak tu orang panggil samarah. Mendengar apa? Mendengar akan tiap-tiap barang. Jadi bila mendengar disangkutkan dengan akan tiap-tiap barang tu, ketika tu mendengar jadi ta'alluq. Tu. Mendengar tu akan tiap-tiap barang yang ada. Dia mendengar tiap-tiap barang. Tiap-tiap ni dengan mana? Kesemua. Kesemua. Kesemua barang yang ada, hak maujud. Semua hak ada, hak maujud ni Allah Ta'ala dengar. Tak ada yang terselindung daripada ilmu Allah. Ilmu Allah lah. Pendengar Allah untuk benda yang ada. Tak ada yang terselindung. Asal benda tu ada, Tuhan mendengar. Benda yang ada ni, dia ada 4 jenis. Tiap-tiap yang ada ni, benda yang ada ni, barang yang ada ni, dia ada 4 jenis. Yang pertama dengan yang kedua, hak ni qadim. Yang ketiga dengan yang keempat, hak ni baharu. Hadis. Hak qadim tu mana? 1 dengan 2. Nombor 1, zat Allah. Ini qadim. Zat Allah tu ada. Sebab tu kita mengaji Allah bersifat dengan wujud. Jadi benda yang ada, satu dia zat Allah. Allah Ta'ala dengar tak zat dia? Ya, Allah dengar zat dia. Sebab apa dengar? Sebab ada. Itu kata mendengar semua benda yang ada. Zat dia. Yang kedua, sifat ma'ani Allah. Sifat yang ada pada zat Allah. Ni pun masuk dalam kata benda yang ada. Orang bagi sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Hak wajib mengaji 7 lah. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. 7 tu orang panggil sifat ma'ani tu. Hak wajib mengaji. Sifat ma'ani ni sifat yang ada pada zat Allah. Macam kudrah dia ada pada zat Allah. Iradah ada pada zat Allah. Jadi Allah mendengar tak kudrah dia? Ya, Allah mendengar sifat kudrah dia. Allah mendengar tak sifat sama' dia sendiri? Ya, Allah mendengar sifat sama'. Sebab sifat sama' masuk dalam kata yang ada. Asal benda ada, Allah mendengar. Nombor 3, hak baru pula. Nombor 3, yang Allah mendengar ni apa? Jirim. Jirim. Jirim ni ma tahayyaza binafsihi. Barang yang bertempat dengan sendiri dia. Tak tumpang yang lain. Ni kita ni, tubuh badan kita ni. Zat hak baru ni. Tubuh badan kita. Allah mendengarkah tubuh badan? Ya, mendengar. Ni, meja mengajak ni. Allah mendengarkah meja mengajak ni? Ya, mendengar. Dengar lagu mana? Dengar lah. Lagu, hak tu tak boleh nak abang lagu. Tapi yang tahu Allah Ta'ala mendengar. Mendengar semua benda ada. Cuma ulama kita dia letak kerja bagi tak apalah. Hari kita bincang tu.
Jadi asal benda ada, Allah Ta'ala mendengar. Yang keempat lah sekali, arak. Arak ni sifat yang ada di jirim. Tu arak. Warna hijau, biru, tu Allah mendengar. Warna kuning, Allah mendengar. Sebab warna tu ada. Dia masuk dalam kata benda ada. Jadi benda ada, Tuhan dengar. Pedah kat cabai tu, Tuhan dengar. Diri cabai, Tuhan dengar. Warna merah duk ada kat cabai, Tuhan dengar. Pedah yang duk ada kat dia, Tuhan dengar. Sebab benda tu ada. Nak, tu. Cuma ulama kita, dia sebut macam ni lah. Nah, mendengar ni, mendengar Allah Ta'ala ni, mendengar dengan makna nyata kut sifat pendengar dia. Gitu. Nyata kut sifat pendengar dia. Dia ta'aluk dia tu inkishaf, nyata. Nyata habis kut sifat pendengar Allah ni, nyata semua benda yang ada, nyata. Nyata kot tu. Kita Tuhan pelaku adat, dengar suara-suara gitu lah. Bunyi-bunyi hak tu adat yang Tuhan buat bagi kat kita. Kita tak dengar lah meja ni. Nah, meja tak dengar lah. Tapi dengan melihat kita boleh dapat lah. Tapi dengan mendengar kita tak dapat meja ni. Nah, kita tak dapat dah dengan mendengar. Kita hanya boleh dengar hak bunyi-bunyi gitu je. Hak tu kita makhluk. Kita dengar ke mana, kita tak boleh dengar apa. Hang bukan Tuhan. Nah, betul dah. Nah, hang bukan Tuhan sudah. Nah, Tuhan tak apa, dia mendengar semua benda yang ada. Selesai hang tu. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Bukan mendengarnya Allah tu dengan telinga, bukan mendengar dengan telinga, bukan. Nak kalau dengar dengan telinga ke Tuhan ada telinga pula jadi jisim Tuhan. Bersusun pula zat Tuhan. Telinga pula dah. Besar telinga Tuhan. Ada terang gajah. Lepas kira kot tu pula. Bukan gitu. Nah, Tuhan bukan mendengar dengan telinga, dia dengar tu kok sifat pendengar dia tu. Mendengar dengan sifat pendengar. Gitu. Jadi bukan mendengarnya Allah tu dengan telinga, bukan. Dan mendengar Allah Ta'ala akan zatnya. Tengok. Ini apa? Maka mendengar Allah Ta'ala akan zatnya Allah. Dan segala sifatnya Allah. Sifat ni kita kena kait sikit. Sifat yang mawjud. Iaitu sifat ma'ni. Gitu. Nah, sifatnya, sifat Allah tu, Allah Ta'ala dengar tu, sifat yang mawjud, yang ada. Iaitulah sifat ma'ni. Bukan semua sifat. Sifat wujud dia, Allah Ta'ala dengar tak sifat wujud dia? Kalau orang tanya. Allah Ta'ala tu dengar tak sifat wujud dia? Memang nak jawab lah. Tak dengar. Nah, tak dengar. Oh, pekak Tuhan. Bukan. Nah, Allah mendengar benda yang ada, sifat wujud, dia tak sampai peringkat ada. Dia hanya sungguh. Nah, sungguh. Kot tu. Habis. Dan mendengar ia Allah akan segala warna. Hitam putih. Tu ni boleh apa? Nah, warna hitam putih Tuhan dengar. Dan segala suara. Suara Tuhan dengar. Dan mendengar ia Allah akan segala rasa. Tawak, manis, masin, pedas. Nah, pedas. Tu kena baca pedas lah. Sebab dia rasa lah. Tu badal bagi rasa oleh kau tu. Dia baca pedis pula. Kacau. Nah, dia ada dalam kitab. Mana kitab lama lah. Dia tulis azab. Nah, azab yang amat pedal sin. Kawan tu pergi baca azab yang amat pedas. Oh, pedas sungguh. Macam makan cabai dah tak? Jahanam. Dia reka pula. Nah, kena azab pedas ni. Pedas. Padahal baca pedis lah tu. Nah, pedis. Lagi mana sejuk. Nah, sejuk Tuhan mendengar. Panas Tuhan mendengar. Basah Tuhan mendengar. Kering Tuhan mendengar. Harum Tuhan mendengar. Ni bau-bau ni semua benda ada. Dia kira ni benda ada ni hak boleh dapat dengan panca indera tu ada. Faham dah? Benda yang boleh dapat dengan panca indera tu benda ada. Kita boleh dapat dengan pelihat kita. Panca indera semua 5. Pelihat kita, pendengar kita, perhidu kita,
rasa. Perasa ataupun dalam kitab lama dia kata pekecap. Perasa kita. Satu lagi penyentuh kita. Jadi boleh dapat dengan panca indera benda tu ada. Semua benda ada, Tuhan mendengar. Dengan makna nyata kok sifat Tuhan, nyata segala perkara yang ada tu kok sifat pendengar Allah. Dan lain-lainnya abuh lagi lah hak lain tu. Walaupun benda itu dalam batu, benda ada tu duduk dalam batu. Yang pejal. Batu tu batu pejal. Tu saya kata kerah. Batu kerah. Gitu lah. Habis hang tu. Tiap-tiap barang yang ada ia barang tu, dengar sekaliannya. Bukan, tak kena. Tiap-tiap barang yang ada, ia Allah dengar sekaliannya. Kena buat tu. Tiap-tiap barang yang ada, ia kalau nak buh saya kok ni tiap-tiap barang yang ada ia barang tu dengar oleh Allah sekaliannya dia saya kok tu tapi payah. Itu maknanya tiap-tiap barang yang ada ia Allah tu dengar sekaliannya. Kesemua dia Tuhan dengar. Habis hang tu. Dan mustahil atas Allah Ta'ala tu tuli. Mustahil atas Allah ni tuli. Tuli ni dia ada dua pendapat ulama. Maksud tuli. Samalah dengan hak lain tu. Hak lawan bagi makni ni. Satu kata tuli ni apa dia? Tuli ni sifat yang wujudi. Yang lawan bagi sama tu lah. Hak lawan bagi sama. Dia wujudi. Dia jenis ada. Dia bukan ada. Dia tak maujud. Tapi dia jenis ada. Passion dia tu ada. Tapi dia tak maujud lah. Cuma dia lawan bagi sama tu. Tu orang panggil tuli. Satu lagi, tuli ni, satu pendapat lagi kata, tak. Tuli ni maksud dia, tuli ni satu ibarat daripada tak ada sama. Tu tuli. Tak ada sama. Kalau pakai pendapat yang kedua, tuli jadi salbih. Tuli tu salbih. Bila sebut kata tuli faham tu kata tak ada sama. Tuli jadi salbih tu. Habis ham tu. Jadi akidah kita, pegangan kita, Allah Ta'ala ada sifat sama dan Allah Ta'ala tak tuli. Hak tu kita kena pegang. Dalil dia nanti dia akan buat main dalam sifat basar. Dan ke-12nya basar. Wallahu a'lam.